Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kelas ini saya ingin menceritakan berkenaan dengan multi-threaded programming. Tapi dalam multi-threaded programming ni terbahagi kepada beberapa subtopik lah. So, subtopik yang pertama yang saya nak cover adalah berkenaan dengan interrupt dan juga timer. Okey. So, timer ni sebenarnya kita dah belajar lah sebelum ni yang saya sebut dengan milis. Sebelum ni kita dah pernah guna. Okey, saya memang nak terapkan penggunaan milis di kalangan pelajar-pelajar saya lah. Okey, yang saya nak tekankan dalam topik ni lebih kepada interrupt lah. Okey, so dalam interrupt ni kalau tengok kita akan pakai coding ataupun syntax attach interrupt. So benda-benda ni kita akan gunakan, saya akan tunjukkan dalam coding nanti. Kita akan ada mode, change, rising, falling. Okey, dan kita kena pakai attribute interrupt service routine function. Okey, kita kena pakai IRAM iaitu internal RAM attribute. Okey. So ini nanti saya akan tunjukkan dekat mana nak gunalah Alright. So pertamanya yang attach interrupt tadi, inilah dia punya syntax penuhnya, yang mana di dalam kurungan ni kita akan gunakan digital pin to interrupt. So GPIO ni macam biasalah, kalau kita guna ESP32 kita akan tuliskan nombor GPIO yang tertera atas board. Tapi sebelum tu kita kena pastikan pin mana adalah pin interrupt. Macam tu. So kalau ikutkan dalam board ESP32, okey, compare dengan ESP8266 kan. 8266 sebenarnya uh, pin interrupt ada certain pin saja untuk 8266 Untuk 32, ESP32 semua pin GPIO dia adalah pin interrupt. Itu yang mudahnya. So kita boleh pilih lah pin mana yang kita nak. So ISR ni adalah dia punya sub function di mana yang dia akan lakukan subroutine tersebut bila berlaku ni interrupt, dan mode ni adalah semasa bila dia akan trigger. Adakah semasa perubahan change ni maksudnya perubahan daripada 0 ke 1 ataupun 0 ke 5 volt, 5 volt ke 0. Ini adalah perubahan digital lah. Mungkin dari segi switch push button, mungkin perubahan dari segi sensor digital daripada 0 ke 5 ataupun ke 1 ke 0. So rising pula, so yang changes tadi ni setiap kali perubahan lah. Rising pula setiap kali perubahan daripada 0 ke 5 volt ataupun 0 ke 1 tu. Okey, dia akan trigger. Yang falling terbalik lah. Okey, daripada 1 kepada 0. Secara digitalnya lah. So interrupt ni sebenarnya dia nama pun interrupt. Dia nama gangguan. Kita mengganggu sistem tersebut, main program tu, maksudnya main program tengah running. Okay. Kalau ikutkan dalam programming C, setiap program yang running dia kena habiskan dulu dia punya task baru dia boleh pergi ke task yang seterusnya. Tapi untuk interrupt dia priority tinggi. Okay, priority dia tinggi. Jadi kalau main program tengah running sekalipun kalau berlakunya sesuatu trigger sensor, dia akan lompat, dia akan stop dulu, dia akan pause dulu kat situ. Dekat program dalam main tu dia akan pause dulu, dia akan lompat pergi kepada another pergi kepada subroutine interrupt tadi tu. Apa yang kita nak buat dalam interrupt tu, dia akan buat tu dulu. Habis subroutine punya interrupt, baru dia patah balik kepada main program dan dia continue je dekat mana yang dia berhenti tadi. Okey, itu interrupt. So kalau tengok ni dia akan contohlah yang awak boleh baca benda ni. Okey, yang ni mode-mode yang tadi saya kata tadi, boleh baca semula. Okey, so ni adalah timer yang saya katakan tadi, delay versus milis. Tapi saya rasa benda ni saya dah banyak kali guna. Kita pun dah banyak kali guna, saya pun dah banyak kali explain. So bagi saya tak apalah, benda ni kita boleh skip. Kalau awak nak baca pun boleh baca, tak ada masalah. Sebab dalam ni pun kita akan pakai milis. Alright. So ini salah satu contoh coding yang menggunakan timer, yang menggunakan milis. Saya rasa saya tak tunjuk benda ni sebab kita dah biasa guna, yang saya guna sebelum-sebelum ni kan. Nampak, boleh baca balik, boleh tengok balik seperti mana contoh-contoh saya sebelum ni pun sama. Okey. Kita terus pergi kepada schematic diagram. Okey, dalam contoh ni, contoh yang saya guna sebelum ni sebab kalau kita tidak PDPR lah, maksudnya bersemuka lah. Kalau kita bersemuka,
secara bersemuka saya nak menggunakan PIR ni, motion sensor. Tapi bila berlakunya online apa ni PDP ni, okey. Jadinya saya benda ni kita tak ada masalah. Kalau siapa yang ada PIR boleh guna PIR motion sensor ni. Kalau tak ada boleh gantikan dengan push button ataupun sensor-sensor lain. Okey, tapi kena tahulah dia punya orang kata apa? Dia punya schematic dia punya connection tu kena tahu. Okey. So ini antara contoh yang mana dia menggunakan LED, okey, LED yang external. Tapi kalau nak guna internal LED pun boleh, kita guna GPIO 2. Okey, GPIO 2 untuk LED internal atas board ESP32 kita. Right? So push button, PIR motion sensor kita boleh gantikan dengan push button. Okey. So ini kalau siapa yang nak guna PIR lah, ini dia punya theoretical dia. Ni siapa yang nak guna reed switch. Siapa yang nak guna reed switch, inilah dia punya sensor yang boleh gunakan. Okey. Lepas tu ni adalah dia punya coding. Ini coding dia. Alright. So boleh buat secara motion detected ke. Kalau kita menggunakan push button, kita replace lah sikit perkataan ni dengan push button press ke. Okay, has been pressed ke kan. Right. So kita boleh tukar benda tu. Nanti saya tunjukkan contoh coding yang saya dah buat dengan kelas sebelum ni. Okay. So kalau ikutkan kat sini, dia menggunakan coding yang saya bagi ni, dia menggunakan pin 12 untuk LED. Ini sebab kalau kita nak guna external. Okay. Saya tunjuk yang external sebab yang internal sangat mudah. Kita tak perlu buat connection. Okay, kita terus guna pin 2 sahaja. Okay. Tapi kalau external, kita boleh pilih lah pin mana-mana dan kena tahu connection dia macam mana. Okay. Dalam konteks yang saya buat ni, pin 12 lah. Kalau awak nak tukar kepada internal LED, pin 2. Okay. And motion sensor ni awak tukarlah nama dia nanti kepada push button ke. Ni just variable. Tukarlah nama apa pun. And then ni tukarkan pin dia. Tak semestinya pin 14. Terpulang. Okay. Nak remain dengan pin 14 pun tak ada masalah. Okay. So dekat sini apa yang dia buat adalah, ni adalah function untuk apa ni? Ini adalah function untuk apa kita panggil tadi? Interrupt lah Okay, ini function untuk interrupt. Okay, dia akan lakukan function ini jika berlakunya interrupt trigger. Okay, so kita lupakan kejap yang ni, kita tengok ke bawah dulu So ni cerebral game macam biasa, and then kita guna pin mode untuk motion sensor Okay, motion sensor kalau tengok kat sini, tadi kita sambung pada pin 14 betul. Pin 14 warna kuning ni Okay, itu terpulang lah kalau korang nak guna pin 14 ke, itu terpulang. Okay. So kalau tengok kat sini, ada satu benda yang saya buat dekat sini. Kalau tengok motion sensor tadi ni memang kita kena declare dia sebagai input lah sebab dia sensor. Kalau awak pakai push button pun still kena buat pin mode untuk declare input. Okay, cuma apa yang saya buat kat sini adalah kenapa saya guna input pull up sebab kalau kita refer balik kepada circuit pull up resistor dan pull down resistor, okay, yang mana circuit pull up ni dia perlu buat macam switch yang gambar yang saya buat. Nampak tak? Schematic yang saya tunjuk ni. Yang mana dekat sini dia perlu ada resistor, okay. Dia perlu ada push button. Dia kena ada resistor sebenarnya untuk circuit pull up. Okay. Pull up resistor. Kena ada circuit resistor. Okey, tapi disebabkan bila berlakunya online PDP ni PDPR ni, saya takut ada yang tak ada resistor dekat rumah dan resistor yang diperlukan adalah 10K. 10 kilo ohm resistor. Okey. Jadinya kalau apa yang saya buat di sini, saya enablekan input pull up yang mana input pull up ni adalah internal. Okey, saya dah pernah cerita sebelum ni, dia ada dalam Arduino, dalam ESP board tu dah ada pull up circuit. Dia dah ada 10K resistor dan juga 5 volt di dalam tu untuk jadikan dia circuit pull up. Jadi bila dah kita declare input pull up, kita dah tak perlu pakai resistor lagi dah. Okey, siapa yang pakai push button pun sama. Tak perlu pakai resistor, dia direct je sambung. Cuma
Satu je yang awak kena faham, bila kita pakai input pull up, alright, uh, apa ni, kita tengok circuit saya nak tunjuk, saya nak cerita sangat apa, nak cerita saja pun takut awak tak perasan. Tak nampak benda ni. Input pull up circuit Okay, sekejap. Input pull up ni, sekejap saya tunjuk Ni pull up. Pull up kena ingat bila pull up up tu adalah resistor. Okey? Pull up adalah resistor. So katalah saya ambil gambar yang ni. Okey, pull up resistor. Bila kita enablekan input pull up, resistor dengan 5 volt yang dekat atas ni, dia sebenarnya dah ada dalam microcontroller kita. Dalam ESP kita dan Arduino kita dah ada dalam ni. Okey, kalau kita enablekan input pull up, so kita tak perlu buat dah circuit 5 volt dan juga pull up resistor ni, dah tak perlu. Apa yang kita perlu buat hanya sambungkan je satu wire pada kaki switch dan satu lagi kaki switch pada ground. Itu case input pull up. Okay, input pull down kita jarang gunalah sebab ada board yang boleh support input pull down, ada board yang tak boleh support input pull down. Okay, saya dah cuba, ada beberapa yang boleh support, ada beberapa yang tak boleh support. Contohnya macam Hibiscus, saya nampak tak boleh support dengan pull down resistor. Tapi board yang apa ni, ESP32 dev kit duit ke Rover 32 yang saya nampak, dia support dia support. Okey, boleh cubalah. Kita boleh cuba kat situ. Tapi untuk saya punya lab ni kita cuba satu ni je. Okey, kita yang sebelah ni awak boleh play around kemudian. Okey. Kebanyakan dekat luar pun kita banyak pakai pull out resistor. Sebab tu Arduino hanya ada pull out resistor sahaja untuk Arduino Okey. So saya kembali balik kepada saya punya slide. Saya punya PDF. Okay, so itu sebab saya letak input pull up And then saya letak satu coding yang macam ni. Motion sensor ni memang itulah pin yang kita nak trigger tadi untuk apa? Untuk interrupt. And then detect movement ni adalah kita punya subroutine function yang bila dia detect, bila dia trigger, dia lompat terus pergi ke sini. Okay, detect movement ni lah tadi yang kat atas ni, yang dekat sini, yang ni detect movement. Tapi void dia bukan void biasa. Dia kena void yang IRAM attribute ni. Okay, baru kita buat coding dalam ni. Dan kena ingat coding dalam interrupt tidak boleh menggunakan coding yang ada delay. Tak boleh ada delay dalam coding interrupt. Di luar daripada interrupt punya function ni, tak apa nak guna delay. Okay. Tapi macam saya kata, saya lebih prefer guna milis. Okay, sebab milis dekat mana pun dia boleh guna. Okay. Alright, so ni adalah pin mode input untuk LED. Kita write LED pada waktu apa? Pada waktu initial start dia adalah low lah. Padamlah LED tu off lah. Okay. Yang tadi tu ni rising Kita guna rising. And then okay, now milis ni buat macam milis biasalah So apa yang berlaku sebenarnya kat sini, selagi trigger interrupt tak berlaku, if ni tak akan buat. Okay, if ni tak akan berlaku lah. Sebabnya if ni dia bergantung kepada start timer. Okay, ni boolean start timer ni. Okay, kalau kita tengok dalam if ni kita buat AND kat sini, AND gate. Okay, kita AND kan start timer kita dengan masa. Masa kita letak 10 second lah. Yang ni 1000. Time second ni kita dah letak kat atas dengan 10. Sini. Time second sama dengan 10. Okay. Jadinya dekat sini 10 kali 1000 jadi 10,000 lah sebenarnya. 10 second. Right. Cuma now dengan last trigger ni macam biasa yang kita buat sebelum ni dalam milis. Start timer ni adalah boolean. Kalau tengok kat atas ni dia adalah boolean. Yang mana pada waktu asal, waktu awalnya dia adalah false. Bila dia akan jadi true? Bila dia masuk dalam interrupt, baru dia jadi true. Okay. Dia akan ubah jadi true. So, bila dah masuk dalam interrupt, jadi true, barulah dekat sini, valid, the true, dan sini pun akan jadi, selepas 10 second, dia akan jadi true. So, bila kedua-duanya true sebab AND kan, barulah dia akan buat digital LED low. Okay, digital right, LED low. Dan dia kata motion to stop, and then kita tukar balik boolean start timer jadi false. Kenapa kita tukar jadi false? Sebab kita tak nak dia sentiasa masuk dalam if yang ni.
Kita nak dia masuk dalam if ni apabila start timer ni bertukar jadi true semula. Macam mana nak jadi true balik? Dengan dia detect interrupt. Interrupt lah akan ubah dia jadi true, dan mana dia jadi true barulah if yang ni boleh trigger semula. Itulah cerita dia. So dekat bawah ni semua adalah explanation berkaitan dengan coding yang saya dah explain tadi. Boleh baca lah. Okay, boleh baca semula. Dan itu saja yang saya nak share untuk malam ni. Okay, malam lah saya buat kelas, saya buat recording untuk malam. Okay, so kelas saya untuk hari ni, untuk kali ni, ini sahaja yang saya nak share. Awak boleh, okay, sebelum tu, ini secara teoretikal lah. Saya nak tunjukkan dia punya coding dalam Arduino. Okay, saya harap korang dapat buat lab ni sepanjang saya tiada lah. Selama 2 minggu ni, saya berkursus. Setiap kali kelas saya, awak cuba satu job sheet yang saya share ni. Kepada yang dah kelas yang saya dah pergi untuk interrupt ni tak perlu buat lah. Tapi kalau rasa nak buat juga, nak cuba sekali lagi, cubalah. Okay, saya tunjukkan coding kejap. Tapi saya tak demo lah. Saya tak dapat nak demo. Awak cuba dulu. Kelas yang saya sempat buat itu saya dah demo lah. Saya dah demo pada mereka lah. Kejap. Sekejap saya punya kejap. Coding untuk interrupt. Kejap saya buat coding untuk interrupt. Kat mana? Sekejap Okay, so ini coding yang yang saya dah modify sikit lah based on saya punya situation lah. Saya punya LED yang built in. Lepas tu saya tukar jadi switch kat sini. Okay, yang ni pun saya tukar juga. Detect push, and then sensor detected, yang lain sama. Lebihnya ini saya tukar lah switch pull up berdasarkan switch yang saya dah bagi sini. Tadi motion detect kan? Motion. Tadi motion kat sini, motion sensor. So saya tukar jadi switch. And then detect push ni tadi based on saya punya ni lah, subroutine ni. Detect push. Okay. Dan saya pakai polling. Sebab input pull up, okay, kita akan detect polling lah sebenarnya. Falling. Falling. Okay. Lepas tu itu sajalah. Yang tak apa, saya just tukar ayat ni je lah. Not detected anymore. Okay. So kita upload yang ni dan kita boleh try. Okay. Dan awak boleh tekan button. Bila awak tekan button tu, awak akan nampak sensor detected. Lepas tu dalam 10 saat, sebab kita buat 10 saat dalam 10 saat dia akan keluar yang ni pula. Sensor was not detected anymore. LED akan padam. Masa detect, LED akan on. Itu je dia punya kesan dia. Okay. Jadi setakat dulu video saya untuk hari ni. Alright. Nanti boleh cuba. Kalau tak tahu nanti boleh tanya kemudian. So setakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.